Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasili ilal imami Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah ta'ala wal muslimin bi'ulumihi wa barakatihi wa anwarihi wa asrarihi fid daraini amin, dengan sanad yang bersambung kepada Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala qala al-hadithul ashrun an Abi Mas'udin Uqbata bin Amrin al-Ansari al-Badri radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, rawahu al-Bukhari. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis yang ke-20, malu adalah sebahagian dari iman. Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebahagian dari apa yang telah dikenal orang dari perkataan kenabian yang pertama ialah, bila engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendak hatimu. Hadis riwayat Bukhari. Tamam. Hadis ini akan menceritakan kita mengenai satu konsep yang umum dan penting dalam agama kita ni, iaitu konsep malu. Dan kita akan lihatlah kita akan terangkan sedikit apa maksud malu di sini. Tapi pertama sekali, hadis ini mula dengannya inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, nya sesungguhnya daripada perkara-perkara yang diketahui oleh umat-umat ini, daripada umat-umat sebelum ini ataupun daripada kalam kenabian yang sebelum ini, menunjukkan bahawa konsep malu ataupun pujian kepada sifat malu itu merupakan satu perkara yang disepakati oleh umat-umat sebelumnya juga, dan malah terkandung daripada ajaran nabi-nabi yang terdahulu juga sampailah kepada umat kita ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang sentiasa diakui dan menjadi isi ajaran para anbiya secara konsisten bahawa malu itu merupakan satu perkara yang terpuji lah, seperti mana yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudiannya caranya memberitahu pujian terhadap sifat malu itu ialah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kau nak malu, maka buatlah seperti mana yang kamu suka, ataupun buatlah apa yang kamu suka. Secara zahirnya kalau tanikan berlurus, ia macam perintah. Artinya kamu nak malu, buatlah apa yang kamu mau, seolah-olah macam syarat lah. Kalau kamu malu, kamu kontrol perbuatan. Kalau kamu tidak malu, buatlah mana saja, macam seolah perintah. Tapi sebenarnya ini ialah salah satu gaya bahasa dalam bahasa Arab, uslub dalam bahasa Arab, gaya bahasa yang menunjukkan kepada ancaman. Artinya, dan perkara tu memang ada dalam bahasa kita ni juga lah. Artinya macam kadang-kadang kalau indung melarang anaknya tu dengan suruhan, contohnya, itu menunjukkan larangan juga. Macam, agatah kau main, agatah. Artinya larangan, cuma tu. So gaya bahasa cuma tu dalam bahasa Arab ada juga. Macam di sini. Ya, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau sekiranya kau indah malunya, fasna' ma syi'ta. Buat apa yang kamu suka. Bukan maksudnya Allah Ta'ala menyuruh buat yang apa yang kita suka. Indah. Malah tu ancaman. Ancaman untuk kita ni indah berbuat sesuka hati kita ni. Indah berbuat ataupun indah berbuat antam-antam apa yang kita ni mau. Malah kita ni diperintahkan untuk malu dan mengawal tindakan kita ni supaya tindakan kita ni itu bertepatan dengan bertepatan dengan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Cuma tu. Okey. Jadi di sini ada dua perkara. Yang pertama ialah larangan daripada membuat suka hati, fasna' ma syi'ta. Dan yang kedua ialah isyarat bahawa sifat malu itu menjadi satu sebab orang itu boleh mengawal ataupun orang itu boleh mengontrol ia punya perbuatan-perbuatan itu supaya indah yang antam-antam. So di sini dua perkara. Yang pertama ialah untuk memastikan tindakan kita ni itu selari dengan perintah Allah Ta'ala. Dan ini merupakan orang ia dah sudah agama tu isinya apa? Isinya ialah kita ni mentaati perintah Allah Ta'ala secara keseluruhannya dengan sempurna dan meninggalkan segala larangan. Dan dalam hadis ini beritahu bahawa di antara punca dan faktor terbesar untuk seseorang itu mentaati perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangannya ialah sifat malu itu sendiri. Okey. So di sini menunjukkan arah kepentingan sifat malu. Soalan seterusnya ialah malu yang macam mana dan apa maksud malu di sini. Yang pertama sekali ialah malu di sini ia terkecuali dalam satu perkara, iaitu malu dalam menuntut ilmu. Artinya malu bukan suatu sifat yang terpuji ataupun macam mana. Malu pada asalnya dan secara umumnya ialah satu sifat yang terpuji secara mutlak. Tapi ada pengecualian.
pengecualiannya ialah pada menuntut ilmu. Sebab dalam sebuah hadis yang lain Nabi SAW memuji wanita-wanita Ansar. Sebab kenapa? Sebab durang indah malu dalam menuntut ilmu. So artinya berdasarkan kepada hadis yang lagi satu itu, terdapat pengecualian bagi terpujinya sifat malu itu, iaitu dalam satu perkara, iaitu malu dalam menuntut ilmu. Malu dalam menuntut ilmu ia bukan terpuji, malah ia tercela, sifat yang tercela. Okey, itu satu perkara. Perkara kedua ialah malu jenis macam mana yang dimaksudkan di sini. Artinya malu jenis macam mana yang boleh menjadi faktor kepada kita ni taat kepada perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan menjadi faktor kepada kita ni meninggalkan larangan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bila mana ia mensyarah hadis ini dalam satu tempat yang lain, perlu diletakkan kaedahnya untuk malu yang disebutkan dalam hadis ini. Kenapa? Sebab boleh berlaku orang itu rasa malu untuk berbuat taat sebenarnya. Tadi bayangkan sajalah, contohnya macam kalau tiap orang itu berkawan sama orang-orang yang indah penyembayang lah, contohnya. Sekali azan dan ia akan sembayang, tapi oleh sebab ia berada dalam kelompok orang yang indah sembayang, dan ia tahu kalau ia sembayang confirm ia akan dipibunkan ataupun macam ada peer pressure lah, macam ia sembayangnya, ia alimnya contohnya, maka ia akan malu daripada sembayang contohnya, ataupun malah itu contoh yang asas lah. Ada contoh yang lain lah, artinya berbuat baik contohnya secara umumnya. Boleh jadi kalau ia dalam lingkungan kelompok yang tertentu, ia akan rasa malu untuk buat baik ataupun mentaati perintah Allah Ta'ala. Adakah ani malu yang dimaksudkan? Tidak. Sebab itu hanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bila mana mensyarahkan hadis dalam satu tempat yang lain, yang mesti diletakkan kaedah. Malu ni malu macam mana dan malu arah siapa? Persoalan pertama ialah malu arah siapa? Malu di sini ialah malu kepada Allah dan Rasulnya. Itu ia punya itu ia punya kaedahnya. Malu yang dimaksudkan di sini ialah malu yang khusus, iaitu malu kepada Allah dan Rasulnya. Bukan malu-malu saja. Bukan sekadar malu yang timbul dalam hati itu. Tidak. Tapi malu yang khusus, iaitu malu kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, apabila ketanikan melakukan satu perkara, ia ada timbangan dulu, ataupun ia ada pertimbangan yang perlu tani lakukan, iaitu, okey, kalau sekiranya perbuatan ini ku lakukan, adakah aku akan malu ataupun tidak? Kalau sekiranya ku malu, yakni malu kepada Allah dan Rasulnya, bila aku melakukan perbuatan ini, artinya bayangkan perbuatan ini nanti akan yang pertama sekali memang perbuatan ini akan dilihat dan didengar dan diketahui oleh Allah dan Rasulnya. Itu tani tahu. Dan bayangkan di akhirat nanti bila mana perkara yang kita ikan buat ini dilihatkan semula arah kita ni. Bayangkan pada hari akhirat nanti bila mana perbuatan itu akan ditunjukkan dan dipersembahkan di hadapan Allah Ta'ala bila mana tadi dihisap. Adakah tadi akan rasa malu dengan perbuatan itu ataupun tidak? Cuma tu. Dan itu maksud malu di sini. Kalau itu maksud malu di sini, maka jelas bahawa malu yang jenis cuma ni akan jadi penghalang daripada kita ni membuat perkara yang Allah Ta'ala larang. Sebab kalau kita ni memikirkan di setiap perbuatan yang kita ni kan buat itu, kalau tiap benda ni Allah Ta'ala lihat dan Allah Ta'ala tahu dan Allah Ta'ala perlihatkan di hari akhirat, adakah akan menjadi sumber kepada malu ataupun indah? Dan kalau sekiranya kita ni mengatakan ataupun kita ni mengetahui bahawa ku buat ni benda ni dan dilihatkan di akhirat nanti, malu ku ni, confirm ku malu ni. Dan artinya perbuatan tu bukan satu perbuatan yang sepatutnya kita ni buat. Artinya perbuatan itu sekurang-kurangnya, kalaupun ia bukan haram ataupun dilarang, tapi daripada perbuatan-perbuatan yang la ya'nihi, perbuatan yang indah berkepentingan untuk dibuat. Kita ini membawa tadi kepada hadis yang sebelum ini pernah tadi bincangkan, iaitu Nabi SAW daripada hadis yang sebelum ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, daripada kebagusan dan kebisayan Islam seseorang itu ialah ia meninggalkan perkara yang indah berkepentingan untuknya, benda yang indah patut ia buat. Dan ini lanjutan daripada hadis itu. Lanjutan daripada hadis itu ialah macam mana kita akan menyukat kepentingan dan maksudnya apa benda-benda yang la ya'nina, perkara-perkara yang indah orang berkepentingan untuk tani, dan apa perkara-perkara yang berkepentingan. Basically kalau kita ni malu akan perkara itu di hadapan Allah Ta'ala, itu sudah tu perkara yang sepatutnya kita ni indah buat lah. Walaupun mungkin bukan haram, yang haram apatah lagi, tapi ia lebih luas daripada haram sahaja. Malah perkara-perkara harus yang indah sepatutnya kita ni buat. Dan ini berkaitan banyaklah dengan hadis-hadis sebelum ini juga. Antaranya ialah mengenai umur mustabihat, perkara-perkara yang samar-samar, yang
inda jo halal ataupun inda jelas ya halal ataupun haram. Dan hadis yang kedua, awal sekali hadis yang kedua, bila mana Nabi SAW meletakkan konotasi yang negatif arah perbuatan sebagian umat akhir zaman yang yatatawaluna fil bunyan, yang berlumba-lumba meninggikan bangunan. Semua tu termasuk daripada perbuatan-perbuatan yang la ya'nina, perbuatan-perbuatan yang indah berkepentingan untuk tani, yang sepatutnya tani tinggalkan. Dan kalau kita ni buat benda tu, dan kita ni bayangkan yang benda tu dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala, kita ni buat benda tu depan Allah Ta'ala contohnya, kita ni akan rasa malu di hadapan Allah Ta'ala, malah akan dipersoalkan kan. Contohnya macam orang yang meninggikan bangunan tanpa hajat, bila mana ditanya Allah Ta'ala nanti apa tujuannya, apa manfaatnya, arah manusia, adakah ia akan rasa malu? Confirm akan rasa malu. Cuma tu, confirm akan rasa malu. Dan akhirnya semua tu akan membawa kepada topik yang tadi bincangkan dalam hadis kedua juga, itu ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, ihsan itu ialah apa? Engkau menyembah Allah Ta'ala seolah-olah engkau melihatnya, dan kalaupun engkau tidak melihatnya, ia melihat. Cuba bayangkan ni, malu ni, ialah kita ni menghadapkan setiap tindakan kita ni tu di hadapan Allah Ta'ala. Tadi kan buat something, dan kita ni masih mempertimbangkan untuk buat ataupun tidak. Maka tani pertimbangkan dengan apa? Dengan tani membayangkan yang mun ku dapat Allah Ta'ala membuat macam ni, adakah aku kan rasa apa? Malu ke indah? Macam tu. Dan kalau cuma tu, sekiranya cuma tu kita ni punya kebiasaan dalam apa saja perbuatan, confirm tani akan menyempurnakan hak yang sepatutnya tani lakukan kepada Allah Ta'ala dan perhambaan kepada Allah Ta'ala tu. Artinya mun tiap orang tu di luar ibadah pun cuma tu, bayangkan dalam ibadah cuma mana ia punya rasanya, yang mana ia akan merasa bahawa ibadahnya tu dilihat oleh Allah Ta'ala. Cuma tu. Dan dengan itu ia akan mencapai maqam ihsan tu yang disebutkan dalam hadis kedua. Cuma tu. Maka cuma itulah sebab itu hadis ni di-include, dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam kitab ni, sebab hakikatnya konsep malu ni seperti mana difahami dalam hadis ni, satu konsep yang sangat-sangat besar dan umum dan merangkumi banyak perkara, dan ia cover banyak kewajipan dan larangan Allah Ta'ala. Sebab itu dimasukkannya di sini.